Kapal terbang tu dia ketua, kapten, 4 calik ni. Bukan 3 calik, 4 calik. Gaji 5 angka ke atas. Tuan-tuan, tiba-tiba Allah ambil bawa Grab. Allah didik saya beberapa perkara, antaranya Allah nak ajar kata bahawa pangkat itu hanya sementara. Allahumma salli ala Muhammad. Tengok. Jom sama-sama kami. Caranya mudah. Hanya klik join button. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya, alhamdulillah, pada malam ini kita dapat sama-sama berada dalam rumah Allah Azza wa Jalla. Kita dapat sama-sama menghidupkan solat berjemaah di masjid, walaupun kita masih dalam PKPP. Kita datang dengan sejadah, kita datang dengan penutup muka dan macam-macam lagi. Segala kesukaran itu kita hadapinya dengan bijak, kita hadapi dengan tabah, kita hadapi dengan sabar, untuk kita sama-sama menghidupkan masjid atau rumah Allah Azza wa Jalla. Yang keduanya, kita dapat sama-sama menghidupkan salah satu daripada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kata Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan bihi ilal jannah, atau kama qala. Sesiapa saja yang mempermudahkan urusan ilmu, Allah mudahkan urusan kita untuk masuk dalam syurga Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, tajuk kita pada malam ini seperti mana yang telah diberikan kepada saya, redha dengan ketentuan yang telah diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, bila cakap tentang redha, kita tidak boleh dan tidak dibenarkan hanya redha tanpa usaha. Itu sebabnya Allah sebut, wa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Bila kau dah berazam, kamu dah berusaha, kamu dah buat segala-gala perkara untuk berjaya, barulah kita bertawakal. Sebelum kamu nak mulakan sesuatu perkara itu dengan menyandarkan satu itu kepada qada dan qadar, kita kena buat sesuatu. Nak dapat anak, kita kena kahwin. Tak boleh berzina. Kalau berzina, bila tanya kenapa awak berzina, oh saya berzina ni sebab sudah qada dan qadar Allah. Tak boleh. Sebab kamu dah iftira 'ala Allahil kadhib. Kamu dah sandarkan penipuan itu kepada Allah Azza wa Jalla. Bila tengok kita tak kaya, bila tengok kita tak ada duit, bila tengok kita tak ada kerja, tanya kenapa kamu tak kerja? Ini qada dan qadar Allah. Tak boleh. Jangan kita mudah menjadikan qada dan qadar itu sebagai jalan untuk kita lepaskan tanggungjawab kita kat dunia. Tak boleh. Sebab itu Nabi kata apa? Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia persediaan untuk sampai akhirat. Jadi KPI kita akhirat. Jadi nak sampai ke akhirat itu, kita kena atur strategi macam mana aku nak berjaya dekat dunia ni. Oleh sebab itu, tuan-tuan yang dikasihi sekalian, kita kena lihat kepada qada dan qadar itu. Kena faham betul-betul apa maksud redha. Contoh, hari ni bila berlakunya penyebaran COVID, wabak dekat beberapa buah negeri, daripada Kedah, Sarawak. Semalam saya di Pahang bentang satu kertas hukum plasma darah di hadapan semua mufti-mufti seluruh Malaysia, termasuk Sahibus Samahah Datuk Tamyiz ada juga bersama dengan kami.
Jadi masa kita bentang tu ada beberapa orang mufti tak datang. Antaranya sahabat kami Sahibus Samahah Datuk Kipli, mufti negeri Sarawak. Sahibus Samahah mufti negeri Kedah. Bila saya tanya kenapa tak datang Datuk? Oh, saya tak datang sebab kita nak jaga, nak pastikan agar COVID tu tidak menyebar. Walaupun kami negatif, kami tak kena, tapi kita nak jaga-jaga. Kami nak elak. Kami tak nak bagi wabak itu terus tersebar. Masya Allah, itu dia usaha untuk pastikan tidak berlaku suatu benda yang boleh mendatangkan mudarat yang lebih besar. Dekat airport mungkin boleh kena, lepas tu nak datang pula kena kuarantin 14 hari. Semua itu akan mendatangkan masalah. Sebab masa dah sampai dekat situ, akan berkumpul semua mufti-mufti pula. Bila bertemu dengan semua mufti-mufti, katakanlah seorang tu positif, mufti-mufti balik, jumpa pula dengan jabatan-jabatan yang lain, habis, pakat kena habis. Maka oleh sebab itu, semua mengambil jalan berhati-hati. Allahumma salli ala Muhammad. Itu dia pemahaman yang benar terhadap qada dan qadar. Pemahaman yang sebenar terhadap ketentuan Allah. Sebelum nak gunakan ketentuan Allah itu, kita kena berusaha. Apabila berlakunya wabak akibat daripada kedai mamak dan sebagainya, perkumpulan kat situ menyebabkan daripada seorang yang balik daripada India, semua itu kita kena ingat ia berpunca daripada kesilapan kita. Kerana apa? Tidak patuh dengan arahan. Tu yang Allah kata, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taat kepada para pemimpin yang telah tentukan undang-undang untuk kebaikan kita semua. Jadi oleh sebab itu tuan-tuan, hari ini kita kena sama-sama memahami konsep redha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, sebelum kita masuk kepada perbincangan redha itu, kita kena faham. Yang pertama, setiap benda itu telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah sebut dalam surah Al-Qamar ayat 49, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Setiap benda itu telah dijadikan oleh Allah dengan qadar Allah Azza wa Jalla. Tak boleh dinafikan lagi dah. Tetapi manusia tak tahu qada dan qadarnya. Cuma manusia kena bermula satu persatu, step by step. Mereka yang kena atur perancangan itu, baru mereka boleh nak sandarkan kepada qada dan qadar Allah Ta'ala. Nampak? Cukup cantik. Oleh sebab itu juga, tuan-tuan yang dikasihi sekalian, kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersedih melampau sehingga membawa kepada tak percayanya kita kepada Allah Azza wa Jalla, tak redha dengan apa yang Allah dah tentukan. Itu tak boleh juga. Itu sebabnya, tuan-tuan yang dikasihi sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut marfu'an daripada Abdullah bin Mas'ud, laisa minna man darabal khudud wa syaqqal juyub wa da'a bida'watil jahiliyah. Bukan daripada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang ni bila hilang berlakunya kematian, apa dia buat? Darabal khudud, dia pukul muka. Sambil pukul tu dia kata, kenapa aku, kenapa aku, kenapa aku? Dia tak redha. Sedangkan Allah Ta'ala yang tentukan, dah jadikan benda tu. Nak jadi macam mana dah? Dah jaga dah, bawa kereta elok dah 80 kilometer sejam. Tak laju. Tapi nak jadikan kita terlanggar juga, berlanggar juga, aksiden juga. Ya Allah, ya Tuhan, qaddarallahu ma syaa. Dah jaga dah. Rumah kita, alhamdulillah, tak terbakar, syukur. Dia jaga tiap-tiap malam, cek elektrik tutup, dapur tutup, semua kita jaga elok, alhamdulillah. Tiap-tiap kali jaga. Tiba-tiba berlaku lita pintas, na'udzubillah min zalik. Lita pintas ni saya tanya pakar elektrik, dia kata, ustaz, lita pintas ni kadang-kadang tak boleh, tak tahu macam mana nak dijustifikasikan.
Kadang-kadang dia terjadi akibat tersilap sikit je. Sikit je. Kadang-kadang tikus gigit benda-benda yang tu, kita pun tak tahu. Tapi bila dia berlaku, qadarallahu ma syaa. Tapi itu sebabnya tanggungjawab kami yang buat elektrik ni, yang wireman ni, dia akan gunakan, memberi nasihat kepada tuan pemilik rumah, guna wire-wire yang lulus sirim, guna peralatan yang betul, guna wire yang betul, agar kita tidak ditimpa musibah akibat litar pintar dan sebagainya. Itu sebabnya tuan-tuan, dah jaga semua, tiba-tiba nak jadikan cerita, terbakar juga rumah akibat litar pintas. Qadarullah ma syaa. Itu baru betul. Kita dah usaha dah. Itu sebabnya apa yang Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi tahu, jangan kamu bersedih melampau-lampau sampai kamu pukul diri kamu. Kerana apa? Kerana kamu nak marah atas qada dan qadar Allah Taala. Tak boleh. 2. Wa syaqqal juyub wa da'a bida'watil jahiliyah. Sebab orang jahiliyah ni bila dia nak marah, dia akan pukul muka, dia akan koyak baju, dan akhirnya berdoa, kenapa aku yang kau uji? Sebab kadang-kadang cerita Melayu ni kena betul juga. Jangan sampai kita ni, tuan-tuan perempuan, mengajar anak-anak bangsa kita, mengajar anak-anak muda kita, tambah-tambah ni kita dah merdeka ni tuan-tuan, mengajar generasi kita berdoa dengan benda-benda yang tak baik. Kenapa kau tarik nikmat ini daripada aku? Kenapa tak tarik daripada orang lain? Aku dah buat macam-macam. Tak boleh. Sebab apa? Allah uji kita mengikut apa yang kita ada. Allah uji kesabaran seseorang ikut kemampuan dia. Itu sebabnya tuan-tuan yang dikasihi sekalian, perkara yang kita kena ambil perhatian untuk memahami redha dengan ketentuan Allah ini, ada beberapa garis panduan yang telah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla, ditentukan oleh para ulama. Yang pertama yang perlu kita ambil perhatian sebelum nak sampai ke redha tu, apa dia? Yang pertama, husnuzan billahi Azza wa Jalla. Kita kena sentiasa baik dengan Allah Ta'ala. Maksud baik tu baik sangka. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kadang-kadang apa yang kau tak suka itulah sebenarnya Allah nak tentukan, nak bagi yang terbaik kepada kamu. Allahumma salli ala Muhammad. Kadang-kadang berlaku perceraian, ada orang kata, ustaz, kenapa sekarang? Kenapa Allah tak tunjukkan kat saya suami yang lebih baik, yang masa-masa nak kahwin tu perangai suami yang sebenar? Kenapa dah kahwin baru Allah tunjukkan? Kenapa Allah buat saya macam ni? Saya datang masjid selalu, saya semayang tak tinggal ustaz, saya Masya Allah buat semua yang Allah suruh, tapi kenapa ya Allah kau bagi kat aku? Sebenarnya Allah nak bagi kehidupan yang lebih baik kepada kamu. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Tahu tak apa kelebihan dia? Saya selalu jumpa orang-orang yang putus asa, tuan-tuan. Macam-macam, lelaki kena tinggal dengan isteri, isteri kena tinggal dengan suami. Jumpa ni. Rupa-rupanya Allah nak bagi kat dia pengalaman. Itu yang dinamakan pengalaman yang tak ada dalam kitab. Saya pensyarah universiti, saya tak jumpa benda ni dalam kitab. Tetapi pengalaman itulah guru yang paling mahal, tuan-tuan perempuan. Paling mahal. Kita kenal seseorang, jangan tengok pada fizikalnya saja, tetapi kena tengok banyak perkara. Bila dia dah melalui pengalaman ini, barulah dia jumpa suami selepas itu, suami yang sangat-sangat prihatin dan sayang kepada dia. Tengok, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Memang kau tak suka, kau tak suka benda ni berlaku pada kamu, berlaku perceraian, masa bercerai anak sampai 2-3. Lepas tu suami pula tak bagi nafkah. Tapi nak jadikan cerita, dapat suami yang lebih baik selepas itu, yang sangat prihatin, yang sangat amanah, yang bagus, yang berakhlak, memahami antara ish ada, tolong menolong dalam kehidupan. Akhirnya jumpa balik saya, dia kata apa? Alhamdulillah ustaz, patutlah Allah bagikan saya kedukaan di awal hidup, Allah bagikan kesenangan di akhir hidup. Allah, tengok. Cuba baik sangka dengan Allah. Allah ni dia nak bagi yang terbaik kat kita. Cuba pengalaman itu kita anggap, Masya Allah, kau uji aku ni Allah, kau nak bagi pengalaman pada aku. Pengalaman. Saya Allah uji. Pengalaman.
Belajar daripada pengalaman. Tuan-tuan, Allah kita ni tuan-tuan manusia. Zaman makin moden, teknologi makin moden. Jadi bila dah teknologi makin moden ni tuan-tuan, kita naik kereta, kalau tak pakai seat belt, dia akan bunyi, betul tak? Lagi mahal kereta tu, lagi kuat bunyi dia. Tak berhenti dia. Ting, 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 sikit mula, slow je. Tenang jiwa kita dengar. Ting, 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 ting. Oh tak boleh tuan-tuan. Jadi serabut otak pula dah. Mula-mula tenang, makin serabut. Lah kali orang buat macam mana? Tak nak bagi bising. Dekat kedai aksesori ni pula, dia jual pula ni. Yang apa? Stopper tu. Stopper tu letak prat gitu. Terus tak bunyi sampai kiamat. Tapi ingat pengalaman saya. Alhamdulillah saya ni bukanlah nak kata baik. Ni sebab JPJ tengok, aku kena bagi tahu elok-elok sikit lah. Bukan nak kata baik. Selalunya pakai, kadang-kadang tak pakai. Gitu. Time malas ni nak turun keluar, kita tarik seat belt letak kat belakang. Betul tak? Kita duduk atas seat belt, patut seat belt ke depan. Tapi tuan-tuan, pengalaman Allah ajar 2018 mengenangkan saya sampai bila-bila tuan-tuan. Menyebabkan saya ni dengan seat belt, saya nak pergi depan kedai rumah, depan rumah pun saya akan pakai seat belt. Walaupun kereta tu tak bunyi apa-apa. Kelisa memang tak bunyi. Tahun 2005 lagi kelisa, tak bunyi je. Bang, pergi pun pakai bang. Ada kawan kata, Allah, dekat rumah pakai. Bang, saya aksiden 1 kilometer nak sampai rumah. Bang, balik TV3, langgar pokok 5 minit, kereta terbakar penuh. Viral satu dunia. Masuk Twitter, masuk TV3, TV1, habis masuk. Tapi dia tahu tak apa yang saya belajar? Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kereta lagi berapa tahun lagi nak habis bayar. Kereta terbakar habis, tapi pengalaman tu saya belajar. Pertama saya belajar bahawa kalau kita tak pakai, kalau saya tak pakai seat belt pada hari tersebut, doktor pakar cerita apa? Doktor yang rawat saya kata, Ustaz, kalau Ustaz tak pakai hari tu, Ustaz mungkin hari ni cacat. Sebab Ustaz langgar pokok, benda yang tak bergerak. Kereta pula laju masa tu sebab saya salah tekan. Saya nak tekan brake, pergi tekan minyak. Kereta tu pula bila kita tekan kuat, dia jadi turbo, naik ke atas. Saya melekat sebab seat belt. Satu. Nombor dua, Ustaz, kalau Ustaz tak pakai seat belt pada hari tersebut, bukan saja Ustaz ni patah rabak habis semua dah, cacat lagi. Nombor dua, Ustaz, kalau Ustaz tak meninggal, Ustaz cacat lah, dia kata. Nombor dua, kalau Ustaz tak pakai, airbag tak keluar. Nombor tiga, saya belajar, kalau tak pakai itu juga, rupanya insurans takaful ni, sebelum dia nak bagi duit kat kita tu tuan, dia akan lantik 2-3 syarikat outsource daripada luar. Apa yang dia buat? Dia akan tengok kereta tu, pergi tengok, pergi kaji, ni kereta ni masa berlaku aksiden pakai ke tidak seat belt. Allah, kalau tak pakai tuan-tuan, tak dapat apa-apa pengalaman. Dulu kita ingat, tak apa, kita ada takaful, kita ada bayar takaful, jadi langgar tak apa lah, kita dapat duit takaful. Tak semudah itu. Takaful akan tengok satu-satu dia punya apa nama, yang buat penilaian tu akan tengok 3 syarikat. Saya ingat salah satu dari syarikat tu datang daripada Penang, USM, kejuruteraan, datang tengok kereta tu. Tuan-tuan, saya belajar 3 benda. Nombor 4, saya belajar, daripada situ saya faham bahawa ia bukan sia-sia diciptakan untuk bising dan sebagainya, tetapi untuk keselamatan kita. Kalau nak ikutkan, ya Allah, kenapalah bagi kat aku, ya Allah, accident. Ramai lagi tu yang mabuk-mabuk tu, biar dia langgar pokok, mati terus. Tak boleh. Allah ajar saya sebab biar saya boleh kongsi dekat orang, pakailah seat belt tuan-tuan. Tu dia saya nak bagi tahu. Datang masjid daripada section 8 tu, depan tu section 9.
9 kan? Session 9 nak datang cross je, nak datang masjid masjid Shah Alam ni, datang nak masuk, nak cross, pakailah tuan-tuan. Saya 1 kilometer je. Benda nak jadi. Itu sebabnya berusaha, berjaga-jaga sebelum berlakunya apa-apa musibah yang kita tahu kalau berlaku juga itu dipanggil qada dan qadar Allah Azza wa Jalla. Tu yang pertama. Husnuzan billahi Azza wa Jalla. Nombor 2, tuan-tuan, nak redha dengan apa yang disebut oleh Nabi SAW, ar-redha bil qalil tu. Redha dengan apa yang Allah dah bagi tu, tuan-tuan. Perkara yang kedua yang perlu kita ambil perhatian, tuan-tuan, al-muhasabah. Kena sentiasa bermuhasabah diri. Muhasabah, ya Allah, banyaknya dosa aku buat, ya Allah, sehingga kau uji aku macam ni. Kena buang kerja ni sekarang ni, tuan-tuan. Itu sebabnya masjid kita ni dia bagi tajuk redha dengan ketentuan Allah. Tuan-tuan, kita ni alhamdulillah Allah bagi rezeki, tuan-tuan. Ada yang masih bekerja. Saya bekerja ni tak sempat balik rumah lagi ni. Kalau balik rumah takut tak dan sampai. Jalan jam hari ni. Mungkin ada ramai nak balik kampung tadi, buat cuti panjang. Saya pun pagi esok ke Langkawi, ada meeting dan ceramah dekat sana. Tapi nak bagi tahu, tuan-tuan, kita alhamdulillah bekerja. Rakan saya di TV3, 300 orang tak disambung kontrak. Ada yang diberhentikan. Baru-baru ni masuk pula 24 orang terpaksa tak disambungkan kontrak. Lepas tu dalam Instagram, dalam Facebook, anak-anak muda kita, tuan-tuan, yang gaji 5 angka, maksudnya 10,000 ke atas. Pilot ni, 4 kapten pilot, tuan, 4. Tulis kat situ, daripada bawa kapal terbang kepada membawa Grab food. Bawa kapal terbang, bawa passenger, gaji belasan ribu, tiba-tiba bawa Grab food. Tuan-tuan bayangkan macam mana keadaan dia. Tapi dia orang ni baik. Dia kata Allah nak ajar. Tengok. Tadi balik pada husnuzan billah tu. Yang kedua ni muhasabah. Dia muhasabah, dia kata, ya Allah, tengok, budak-budak muda ni bagus. Dia dah jadi geng masjid, dia belajar, dia rapat dengan ustaz-ustaz, sentiasa menuntut ilmu. Orang muda sekarang ni luar biasa. Dia orang dah tak tengok dah ngarut, dia banyak tengok dalam Facebook, YouTube, macam-macam. Dia tulis kat situ, Allah didik saya. Daripada seorang kapten bawa kapal terbang kepada bawa Grab food. Allah didik saya beberapa perkara, antaranya Allah nak ajar kata bahawa pangkat itu hanya sementara. Allahumma salli ala Muhammad. Tengok. Dah kita balik kepada qada dan qadar, balik kepada apa? Tasawuf jiwa. Pangkat tu sementara. Saya, ya Allah, orang kata ustaz muda-muda lagi dah Profesor Madya dekat universiti. Bang, Allah bagi pinjam sekejap je. Saya cukup takut bila orang sebut pangkat ni. Sebab pangkat sementara, Allah boleh tarik sekejap dengan sekelip mata je. Bila? Apabila datang ajal. Ni kawan saya, 2 hari sebelum masuk awal Muharram, sahabat saya, 2 hari sebelum masuk 1 Muharram, mana masuk tahun baru, tuan-tuan, Allah ambil umur. Allah ambil umur. Sebab apa? Sebab Allah nak bagi tahu kat kita, afahasibtum annama khalaqnakum abasa. Adakah engkau ingat aku cipta dan panjangkan umur kamu, basukkan kamu tahun baru ini sia-sia? Tak. It's not easy. Bukan mudah. Allah nak bagi tahu kat kita, bukan mudah aku panjangkan umur kau ni. Aku panjangkan umur kamu ni, wahai Izhar. Aku panjangkan umur kawan-kawan kamu ni, wahai Izhar. Untuk apa? Untuk kau bermuhasabah yang lepas dan untuk akan datang. Yang lepas muhasabah dan berazam untuk buat yang lebih baik daripada yang sebelum. Muhasabah. Itu sebabnya, tuan-tuan, sahabat saya tu sihat, bukanlah tua sangat. Dia lebih tua daripada saya yang pastinya, 40 lebih ke atas. Bayangkan, tuan-tuan, sihat, badannya tak gemuk, tak kurus, segak, macam-macam jawatan pegang di peringkat negeri, peringkat universiti. Tuan-tuan, 6 bulan sebelum ni tak berapa sedap badan, hidung tak berapa okey, lepas tu tengkuk tak berapa nak okey. Pergi cek doktor,
Ambil sel hidung, hantar ke pusat kanser negara, sah kanser tahap 4. Tuan-tuan bayang, sihat walafiat, tiba-tiba pop dimaklumkan kanser tahap 4. Bang, yang elok-elok sihat tiba-tiba jadi sakit bang. Maknanya Allah ambil umur, Allah sayang dia. Kita yang Allah panjang umur apa dia? Allah suruh muhasabah. Tu sebab bila kita muhasabah, kita akan redha. Ya Allah, betul lah ya Allah, kau panjangkan aku umur, kau bagi aku ujian ini. Sebenarnya kau nak bagi aku muhasabah, apa yang sepatut aku buat, apa yang sepatut aku lakukan atas muka bumi ni. Bermuhasabah kembali. Tadi pilot dia muhasabah, rupa-rupanya Allah nak ajar, berjimatlah ketika engkau ada duit. Tadi pertama, dia muhasabah bahawa pangkat akan hilang anytime. Kapal terbang tu dia ketua, kapten, 4 calik ni. Bukan 3 calik, 4 calik. Gaji 5 angka ke atas. Tuan-tuan, tiba-tiba Allah ambil bawa Grab. Dia kata pangkat hanya sementara. Nombor 2, dia muhasabah bahawa bila ada duit, simpan. Jangan joli, sebab kita tak tahu apa yang akan berlaku fi mustaqbalik, di masa depan kamu. Itu sebabnya Allah sebut awal-awal, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang yang membazir itu sahabat kepada syaitan dan iblis. Allah bagi tahu dah. Sebab ada orang dia membazir. Tengok, dia muhasabah, oh rupanya pembaziran itu merugikan dia. Dia muhasabah. Dan yang paling penting tuan-tuan, yang Allah sebut dalam surah Taghabun untuk tenangkan jiwa kita, redha dengan apa yang Allah uji ini. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Surah Taghabun ayat 11. Siapa yang beriman dengan qada dan qadar Allah Ta'ala, dia beriman dengan apa yang Allah uji itu sebagai satu perkara yang dia perlu redha. Ar-ridha bil qalil, ar-ridha bil musibah. Dia redha dengan kesedikitan, dia redha dengan kesakitan, dia redha dengan kesusahan, dia redha dengan dengan segala musibah. Tuan-tuan, yahdi qalbah, Allah akan bagi hidayah pada hati. Allah buka pintu hati. Bila Allah buka pintu hati, kat situ kita nampak dia akan jadi, yang pertama, baik sangka dengan Allah. Yang kedua, kita bermuhasabah, cuba kita reflect balik apa yang kita dah buat. Nombor 3, itu yang penting, yang disebut oleh para ulama tuan-tuan yang dikasihi sekalian, asyukru bima a'taka Allah. Kita mula akan bersyukur dengan apa yang Allah bagi. Macam tadi, elok-elok dia bercerai, masa bercerai dia marah, menangis dia, lembik dia tuan-tuan dekat mahkamah. Tapi bila dia sabar, beberapa tahun kemudian dia kahwin dengan lelaki yang lebih baik. Ya Allah, dia kata, Ustaz, saya tak pernah merasai nikmat perkahwinan sebelum ini dengan sekarang. Kalau baru kahwin saya tak kisah sangat, sebab selalunya baru kahwin dan 5-6 bulan tu kentut pun wangi lagi. Ni berlaku setelah dia 2 tahun berkahwin dan sudah ada 2 orang anak daripada suami yang baru. Dia kata, Ustaz, saya dapat suami yang ini, Ustaz, saya tak pernah merasai solat berjemaah bersama seorang suami dengan suami dulu. Tak pernah, Ustaz. Sebab dia mengadu kat saya masa mula-mula tu, menangis dia, Ustaz, kenapalah Ustaz, saya tinggal selai sepinggang suami halau keluar apa semua. Dia pula tak kerja tuan-tuan. Ni nak jadikan cerita lah. Lepas kahwin yang baru ni, Allahu Akbar, dapat suami, Alhamdulillah, berduit, dapat pergi umrah, dibawanya umrah, pergi dekat rumah. Dia kata, Ustaz, semayang berjemaah. Bila suami ada kat rumah, kalau tak ada, dia akan sentiasa remind us, keluarga. Masya Allah. Dia kata, Ustaz, saya tak pernah merasai dengan suami yang dahulu. Patutlah Allah ajar saya hidup sukar pada awal hidup dan tenang di akhir hidup. Allahumma salli ala Muhammad. Saya pun doa semoga dia terus bahagia. Jadi akhir nombor 3 itu dia akan bersyukur bila dia baik sangka dengan Allah. Yang kedua, dia bermuhasabah,
atas kelemahan diri dan memperbaiki diri. Nombor 3, dia akan bersyukur dengan segala yang apa yang Allah dah bagi. Macam mana nak syukur? Allah sebut dalam surah Al-Insan, hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Sebab ada sebahagian orang ni tuan-tuan, dia tak pernah nak bersyukur dengan apa yang Allah bagi. Bahkan tak ingat langsung pun. Dia tak ingat yang dia ni dulu asal susah, tak pernah ingat. Tak pernah ingat. Tu buat saya tuan-tuan. Alhamdulillah saya ada satu kereta yang mula-mula saya beli masa saya mula-mula belajar tu, kecil. Mula-mula kerja. Orang nak beli dengan harga yang sangat baik, tapi saya tak mau jual. Saya kata, inilah yang akan ingat saya kepada satu zaman masa saya buat masters, naik motor, hujan lebat, singgah di bawah satu teduhan, tunggu sampai hujan berhenti. Ingatkan hujan tu hanya 5 minit, 10 minit, rupanya 1 jam lebih, basah kuyuk, buku basah. Ingat zaman susah, nak pergi beli sebab tak nak susahkan mak ayah, tak nak susahkan mak bapak mertua. Isteri tak pernah naik motor dalam hidup dia, kahwin dengan saya naik motor, siap bawa baby lagi kat Bandar Baru Bangi. Ingat lagi masa tu tengah buat masters. Kita mula dengan susah. Adakah kamu nak rasa kamu sekarang senang, kamu kata aku tak pernah susah? Ini yang Allah kata, hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Satu hari kamu akan datang satu zaman manusia ni dia tak ingat yang apa berlaku zaman dia sebelum ini. Dah berpangkat besar, saya dia tu. Semua orang lain salah. Bila anak kita bercinta dengan orang susah, bang, kita asal susah. Kita asal susah, jangan sombong. Kadang-kadang yang susah itu kita tak tahu akhirnya menjadi senang. Cuba tengok orang-orang hebat yang berjaya, bukan orang susah. Tan Sri Syed Mukhtar Al-Bukhari bukan orang senang daripada awal. Daripada mula, dia mula dengan kesusahan. Arwah almarhum Tan Sri Nasimuddin, Nazar World hari ni, mula dengan susah, membina empire Nazar World. Tan Sri itu tuan-tuan, kalau kita kaji orang-orang berjaya ni, semua mula dengan kesusahan. Tapi alhamdulillah, ni yang dikenali dekat Selangor ni, Datuk Rahman Brothers, bermula dengan orang susah. Dia kata, saya mula dengan susah ustaz. Dia orang Kedah. Dia cukup suka kalau jumpa ustaz tu. Dia cerita pengalaman dia, jangan sombong bila kita dah kaya. Kena banyak membantu. Allah bagi tu, Allah suruh bagi balik. Allahu Akbar. Tuan-tuan, ini kadang-kadang kita belajar. Jadi macam mana kita nak bersyukur agar kita redha dengan apa yang Allah bagi? Pertama, asyukru bil ilmi. Bersyukurlah dengan ilmu. Sebab bila kita ada ilmu, ya'lamu bi anna hadhihi ni'am min Allah azza wa jalla. Sebab kamu akan merasai bahawa semua nikmat yang Allah bagi ni datang daripada Allah, bukan datang daripada kamu. Kamu hanya mengatur saja, berusaha saja. Orang kata, ustaz macam mana? Tak faham saya ustaz. Ni bahasa mantik sikitlah. Mudah macam inilah. Ramai orang dia jual nasi lemak. Sana jual nasi lemak, sini jual nasi lemak, depan nasi lemak, belakang nasi lemak. Tapi kenapa nasi lemak kita tu ramai orang nak beli? Kenapa nasi lemak kita itu laku luar biasa? Kerana usaha kita. Usaha kita nak memastikan yang kita tidak menipu dalam jual beli, yang Nabi kata man ghasyana falaysa minna. Kita tak menipu. Bila kita buat nasi lemak, buat betul-betul. Nasi tu memang betul-betul lemak. Tu nama nasi lemak. Ini tak rasa nasi. Nasi ni lemak ke tidak? Satu. Sambal betul-betul sambal. Telur betul-betul telur, bukan telur belah 18. Ini tengok telur ke tak, hancur dah, tak tahu mana dah telur, bercampur dengan nasi dah. Bang, telur tu janganlah kedekut sangat. Paling-paling pun kau potong 4 cukup lah. Ustaz, banyak tu ustaz. Allah, niat bagi orang makan, Allah buka pintu rezeki. Tuan-tuan tengok yang laku-laku tu, telur ada ke tak ada? Bang, telur ada bang. Nasi lebih.
Nasi dia lemak, sambal dia sedap. Ini sambal tengok tak? Mana sambal? Sambal warna pink, apa cerita pak? Betul tak? Pergi kedai tu, sedap teh tarik dia. Kenapa teh tarik dia sedap? Sebab dia tak kedekut. Teh, dia guna teh yang betul. Saya ni kawan dengan Dr. Farid Ravi. Tu belajar tuan-tuan. Saya kawan Farid Ravi ni tuan-tuan. Dia punya hebat dia dua benda yang saya tabiknya dia ni. Walaupun pangkat dia besar, dia tak sombong. Dia ahli majlis agama Islam negeri Selangor. Disebabkan performan bagus, Sultan Pahang lantik pula. Dia bukan anak Pahang, lantik pula. Jadi ahli majlis agama Islam negeri Pahang. Jaga mualaf pula. Sama macam negeri Selangor. Tuan-tuan, bagusnya dia ni tuan-tuan. Dia cerita kat saya. Sebab dia suka buat makan juga. Dia masak. Kalau pergi makan kedai mamak tu, mamak semua angkat tangan dia. Bayangkan kalau kita pergi makan kari kepala ikan, pergi makan dengan dia kan. Jangan risau. Mamak akan cakap kat dia, Ustaz, duduk. Kari kepala ikan, sekejap datang. Sekejap datang. Saya kata, kenapa sekejap datang? Pergi ambil kat situ lah. Tak. Bos dia masuk masak lain untuk dia. Wah, itu hebat dia. Itu kita tak dapat. Sebab dia punya bahasa sama. Dia cakap ni. Sekejap datang. Kalau kita pergi sendiri tak ada. Situ sendiri pilih. Kita ambil sendiri, dia lain. Lepas tu Ustaz Farid ni pula, dia komen. Kalau tak sedap dia akan bagi tahu. Buat balik. Ini tak cukup, itu tak cukup. Dia siap bagi tahu lagi tak cukup. Tu buat dia punya teh tarik sedap. Dia tanya Ustaz Farid, kenapa ada teh tarik yang sedap, ada teh tarik yang tak sedap? Dia pun cerita, teh tarik ni bukan hanya ada susu saja, susu pekat saja, dia kena ada susu cair. Gula rasa tak ada, rasanya tak ada senarai rasanya. Lepas tu dia punya teh tu mesti teh yang elok. Maksudnya tuan-tuan, kenapa kedai-kedai tertentu ni dia punya teh tarik dia laku, kuih dia laku, makanan dia laku? Sebab dia buat apa yang Nabi sebut, man ghasyana falaysa minna. Dia cuba elak daripada apa yang Nabi kata, jangan menipu dalam bisnes, jangan curi tulang dalam bisnes, jangan ambil duit orang tapi tak sampai ke tahap yang sepatutnya. Tuan-tuan, barulah kita akan dapat asyukru bil ilmi, syukur dengan ilmu. Begitu cukup, oh alhamdulillah, disebabkan usaha, disebabkan apa yang aku buat, Allah buka pintu hati orang untuk beli dengan aku. Redha dengan ilmu. Redha dia, sebab dengan ilmu dia berjaya. Kalau tidak, kita tak akan berjaya. Yang kedua, asyukru bil hal, syukur dengan amalan. Syukur dengan bil hal ni macam contoh tuan-tuan, tonton tengok. Ni Allah suruh kita berjalan. Tuan-tuan berjalan, tak payah pergi jauh. Tuan-tuan duduk Shah Alam je lah. Tuan-tuan duduk Shah Alam, tuan-tuan tengok. Syukur duduk dalam bandar Shah Alam. Tenang, jalannya mudah, keluar masuk mudah, semua mudah. Alhamdulillah. Tuan-tuan hanya jaga je. Macam mana nak bersyukur? Jaga tempat-tempat. Jaga kebersihan. Jaga itu, jaga ini, jaga semua yang perlu dijaga. Baru itu dinamakan asyukru bilhal. Untuk mendapat keredaan, perkara yang ketiga, kita akan bersyukur jika kita telah meletakkan pertama baik sangka dengan Allah. Kemudian kita bermuhasabah. Ketiga, kita bersyukur. Dan syukur itu, syukur dengan ilmu, syukur dengan perbuatan kita. Dan yang terakhir, asyukru bithana, memperbanyakkan memuji Allah Azza wa Jalla ketika susah dan senang. Itu sebab Nabi SAW, tuan-tuan, dia ajar kita macam mana? Bila kita demam, Nabi akan bagi tahu itu penghapus kepada dosa. Tengok. Bila kita demam, Nabi bagi tahu itulah penghapus kepada dosa. Bila kita sakit, itulah penghapus kepada dosa. Bila kita ditimpa musibah, wa basyiris sabirin, Allah nak tengok kesabaran kamu. Sebab Allah sayang kamu. Bila kamu ditimpa musibah, pertama kamu dapat pahala sebab kamu ditimpa musibah. Kerana apa? Kerana sabar.
Yang kedua, kamu dapat pahala kerana apa? Kerana kamu menghadapi situasi sukar itu dengan bijaksana, tanpa menyalahkan Allah Subhanahu Wa Taala dan tak salahkan orang lain. Jadi oleh sebab itu, kena sentiasa memuji Allah Taala, memuji manusia. Man lam yashkurun nas lam yashkurullah. Orang yang tak bersyukur dengan manusia takkan bersyukur dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita kena bersyukur. Dengan apa? Dengan memperbanyakkan pujian. Dan ada setengah ulama kata, pujian itu mestilah diiringi dengan apa? Dengan usaha. Sebagai contoh, hari ini kita memuji, alhamdulillah, Allah Subhanahu Wa Taala bagikan keamanan kepada kita dalam negara kita. Alhamdulillah. Dan sekarang ni kita duduk juga risau. Macam mana ni nak menghadapi orang-orang yang langgar mabuk ni, sebagai contoh. Ni isu mabuk ni pun satu hal juga. Betul, kita dah puji Allah Ta'ala, tapi dalam masa yang sama, pemimpin-pemimpin kena fikir macam mana nak buat satu undang-undang yang jelas, yang tegas terhadap pemabuk-pemabuk. Sebelum pergi mabuk, pergi ke arak tu dulu. Kita sekarang ni tuan-tuan, nak beli arak 24 jam, anytime you can buy arak, anytime, anywhere you boleh beli. Betul tak? Mujur dulu kita di Selangor ni, kita agak tegas juga dulu masa orang nak buat dekat 7E kan, letak apa arak dekat 7E, kita tegas. Alhamdulillah, di Bandar Baru Bangi terus kita buat keluar. Kita keluarkan memorandum tak nak kawasan Bandar Baru Bangi. Alhamdulillah, tempat saya memang tak ada. Tahu Syalam ni ada tak? Ada. Tak boleh lah. Kena fikir macam mana duduk dekat tempat 24 jam. US pun dia ada time. USA tuan-tuan. New Zealand ada time. Australia ada time nak minum arak dia tu, nak beli arak. Jadi Singapura dia ada time dia. Bukan main boleh beli lepas tu nak minum arak. Di Singapura pukul 10.30 sampai pagi dah tak boleh minum. Kita malam tu dia kebelah, dia minum, wabillahi taufik tuan-tuan. Saya tengok langgar tiang divider dekat tol. Kita kan selalu berjalan kan, tengok tol langgar, ya Allah. Lepas tu check accident, kita boleh check kan dalam kita Google tengok. Oh, orang mabuk langgar, tengok hancur. Siapa nak beki tu? Kita lah yang beki sebab kita bayar tol. Betul tak? Jadi sekarang ni sebelum kita nak memanglah Islam tak larang orang bukan Islam nak duduk dalam negara orang bukan Islam nak duduk dalam negara Islam. Tetapi dia kena ikut law. Kena ada law. Hormatlah. US pun ada undang-undang dia. Kau nak mabuk tu ada cara dia. Minum kat kelab malam, kalau mabuk sangat dia akan ambil kunci. Simpan kunci kita tu. Kita tak ada. Kau minum lah. Jual sampai 3-4 botol pun tak ada masalah. Rupanya Malaysia ni nombor 10 antara yang paling dahsyat minum arak. Padahal negara kita negara Islam ni. Iyalah sebab 24 jam. Tu sebabnya tuan-tuan, nak memuji-puji juga, tapi pada masa yang sama penambahbaikan perlu dilakukan. Baiki. Itu sebab dia kena ada ulama, kena ada pemimpin, kena ada orang yang sentiasa menegur. InsyaAllah kalau semua itu ada, kita akan dapat sama-sama menghadapi kesukaran, dugaan dengan penuh keyakinan, insyaAllah. Dan yang paling penting, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, redha itu perlu. Jangan pula nanti kan, dah kena langgar dengan mabuk, redha je lah. Tak boleh. Kita kena berusaha. Buat satu undang-undang yang jelas. InsyaAllah kalau arak itu dapat dilakukan, dapat diperundangkan dengan lebih baik, InsyaAllah saya yakin orang nak mabuk pun dia takut. Bagikan undang-undang tu yang lebih ketat, keras. Kita tak minum arak, memang kat dalam masjid tak minum arak, kat luar sana tu. Sebab saya tahu dia orang ni akan potong-potongkan klip video saya dekat Masjid Shah Alam ni. Banyak dah video saya tersebar, beratus ribu orang like dan orang forward. Tuan-tuan, kita nak bagi semua orang faham. Orang bukan Islam nak minum, tapi kena ada tempat dia. Jangan buat benda-benda yang boleh menyakitkan hati orang, penduduk-penduduk yang lain. Sebab masalah bila dia langgar, dia bukan langgar orang Islam je, dia langgar orang bukan Islam juga. Jadi oleh sebab itu, kita nak jaga negara kita ini aman dan damai, selamat daripada segala musibah. Dan yang paling penting, bila kita menghadapi musibah, kita dapat mengatur dan menjaganya dengan bijaksana, insya-Allah. Semoga Allah Ta'ala merahmati kita
Jadi tuan-tuan dan puan, apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang itu daripada saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma yassir wa la tu'assir ya arhamar rahimin. Allahumma ansur muslimina fi kulli makan. اللهم انصر مسلمين في ماليزيا اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا محبوبا في قلوب المؤمنين والمؤمنات فبشرنا بالغنى إلى 120 حسنة فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. Orang kafir mari dok ajar pula teori ekonomi. Kita apabila zaman gawat, kumpul duit masing-masing, kumpul duit ni sebab zaman gawat. Jangan wi kat orang. Orang kafir ajar. Nabi Muhammad ajar tahi susuh, badi tulung. Pitih kita ada wi kat orang. Nah,